Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم آتي نفسي تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. أما بعد. إخوة الإيمان إخوة في الدين أعزكم الله وأحبكم في الله. Alhamdulillah, ikhwatul iman, kita boleh sambung majlis ta'lim kita ini lepas daripada kita Ramadan dan kita Syawal, kita boleh sambung. Kita daripada buku kita iaitu orang kata Wahabi itu titik. Kita menghabiskan 27 fakta. Ini sampai pada kita fakta yang ke-28. 28 ni kita dah baca dah. 29 pun kita baca dah. Kita ada fakta ke-30, 31, 32, rasanya sampai 30, 33, 34. Okey, jadi kita ambil fakta yang ke-27, iaitu bukan fakta, tuduhan yang ke-27. Fakta itu bermakna jawapan. Jawapannya fakta yang ke-28, tuduhan yang ke-28, jawapan yang ke-28, Wahabi dan perayaan Maulud Nabi. Itu berkaitan dengan orang kata Wahabi ialah mereka yang menolak perayaan hari kelahiran Nabi, yakni Maulud Nabi. Jika demikian takrif Wahabi, maka Imam Syafi'i dan para ulama Syafi'iyah selain beliau, selain Imam Syafi'i, ialah Wahabi. Ini kerana mereka bukan sahaja tidak pernah merayakan perayaan Maulud, bahkan menghukumnya sebagai perbuatan yang bid'ah di sisi ajaran Islam. Ini pasal dah baca dah, saja saya lalukan. Al-Hafiz Ibn Hajar Asqalani, mazhab Syafi'i, meninggal pada tahun 852 Hijrah, berkata, menukil perkataan Al-Hafiz As-Suyuti, iaitu aslu amal al-maulid bid'atun lan tanqil an ahadun min as-salaf as-salih min al-quruni thalatha. Hukum asal, ini kata Imam Ibn Hajar, dia petik perkataan Imam As-Suyuti, hukum asal perayaan maulud adalah bid'ah, dan hal itu tidak pernah dicontoh oleh para ulama salafus salih yang hidup pada 3 abad yang pertama. Ini perkataan daripada Ibn Hajar menukil perkataan As-Suyuti. As-Suyuti ini banyak perkataan dia yang orang sekarang ni, ulama sekarang ni mengaku mazhab Syafi'i tak tengok pun buku dia. Mereka tengok buku Suyuti dua buku je rasanya. Yang pertama Tafsir Jalalain, yang kedua Asbabun Nuzul. Rasanya yang tu saja mereka lihat Suyuti. Adapun lain-lain kitab As-Suyuti membahas masalah bid'ah, langsung mereka tak tengok. Fatwa As-Suyuti langsung mereka tak tengok. Sedangkan As-Suyuti terkenal seorang tokoh yang membangunkan mazhab Asy-Syafi'i. Dia menghukum perayaan Maulud sebagai bid'ah. Sementara itu, salah seorang pembesar mazhab Syafi'i, Ibnu Hajar Haythami rahimahullah,
dalam fatwa dia menyebut wa ma yaf'aluhu katsirun 'inda dzikri maulidihi wa wada'a ummuhu lahu min al-qiyam bid'atun lam yurid fiha syai'. Adapun apa yang dirayakan oleh kebanyakan orang ketika hari kelahiran Nabi dan saat ibu baginda melahirkannya, maka perbuatan itu adalah perbuatan bid'ah dan tidak ada satu pun dalil yang mendasari perbuatan tersebut sama sekali. Ini yang kedua dalam fatwa Haythami, Ibnu Hajar Haythami. Ibnu Hajar Asqalani, Ibnu Hajar Haythami, dua Ibnu Hajar dalam mazhab Syafi'i, kedua-duanya menyatakan sambutan maulud. Apa makna sambut maulud, ikhwan? Sambut maulud bermakna percaya pada hari maulud Nabi itu ada kelebihan-kelebihan yang tertentu. Siapa merayakan maulud Nabi akan dapat fadilat-fadilat tertentu, maka dicipta upacara-upacara tertentu, berarak tengah jalan, berkenuri kenara, kemudian mengaitkan upacara-upacara itu dengan riwayat-riwayat yang batil. Adapun maulud Nabi itu wujud. Maulud bermakna lahir. Nabi lahir, memang Nabi lahir. Hadis Imam Muslim, Nabi lahir hari Isnin. Nabi kata hari Isnin ni korang-korang ada 3 benda besar yang aku tak boleh lupa. Pertama, hari Isnin aku dilahirkan. Yang kedua, hari Isnin adalah hari di mana Allah menurunkan kepada aku wahyu. Hari Isnin, hari permulaan wahyu turun. Karena itu pada hari Isnin Nabi menyatakan, kerana itu pada hari Isnin aku mengambil keputusan untuk puasa. Kerana hari Isnin adalah hari yang besar. Maka bila datang hari Isnin, para ulama kaitkan, yang pertama memang sabit sunnah puasa hari Isnin sabit. Pasal hari Isnin ni hari besar, hari yang cukup besar. Dibuka pintu langit, Nabi dilahirkan hari itu, dan wahyu diturunkan kepada Nabi hari Isnin. Bukan sahaja wahyu diturunkan, bahkan dia ditabal menjadi Rasul juga pada hari itu. Jadi hari Isnin itu Nabi berpuasa. Maka siapa puasa hari Isnin kerana mencontohi Nabi. Kerana hari Isnin itu ada banyak benda mencontohi Nabi. Jadi siapa-siapa yang puasa hari Isnin tanda sayang ke Nabi, dia dapat pahala. Yang kita kata perayaan maulud tidak wujud itu dengan cara yang kita kata cara yang berarak. Kalau tak berarak lagu mana? Kalau tak berarak hang tak sayang Nabi. Mana boleh tak berarak? Ini national day. Ini sambutan nasional ni. Kalau tak berarak, tanda negara tu bukan negara Islam. Tak berarak, tanda hang tak sayang Nabi. Kita kata yang ni nama dia merepet wal merapu. Cinta Nabi, sayang Nabi itu wajar. Bukan kata wajar, itu rukun iman. Salah satu daripada rukun iman iaitu beriman dengan Rasul-Rasul yang Allah hantar, beriman dengan kitab yang Allah berikan kepada Rasul. Itu rukun iman. Kita kena ada hub, cinta Nabi. Ya betul. La yu'minu ahadukum hatta la yu'minu ahadukum. Nabi kita tak beriman di kalangan kamu sehinggalah hatta akuna, sehinggalah dia menjadikan aku, Nabi kata, lebih dia cintai daripada mak dia, bapa dia, dan manusia seluruhnya. Itu hadis daripada Anas bin Malik, riwayat Imam Bukhari. Artinya cinta Nabi itu ada. Orang yang mula cinta Nabi adalah para sahabat. Tetapi meletakkan kaedah-kaedah macam ni, hadis tidak pernah menceritakan. Hadis hadis yang sahih tak dapat disimpulkan 12 Rabiul Awal tarikh lahir Nabi. Tak ada. Tidak ada. Nak menyatakan 12 Rabiul Awal tarikh lahir Nabi tak dapat disimpulkan. Tetapi Nabi lahir hari Isnin, hadis sahih. Sangat sahih. Jadi mengaitkan secara mutlak, tidak ada tarikh nombor 2, tak ada tarikh nombor 3. 12 Rabiul Awal itulah satu-satunya tarikh Nabi lahir, dan kita mesti berarak pada hari itu. Kita mesti selawat banyak pada hari itu. Kita kata yang ni tidak ada petunjuk daripada Nabi dan para sahabat. Yang ni yang disebut oleh Imam As-Suyuti, disebut oleh Ibnu Hajar Haythami. Cara perarakan lagu ni tak ada.
tidak berasal dari Nabi, tidak berasal dari sahabat, dan juga tidak berasal daripada para salafus saleh, dan tidak wujud pada kurun yang tiga itu. 100 tahun pertama, 100 tahun kedua, 100 tahun ketiga. Kurun yang Nabi kata mereka sebaik-baik kurun, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik kurun aku, kemudian kurun berikutnya, kemudian kurun berikutnya. Pada 3 kurun ini, kurun Nabi dengan sahabat, sahabat dengan tabi'in, tabi'in dengan tabi'ut tabi'in, tidak ada perayaan-perayaan maulud macam kita duk tengoklah ni. Baca berzanji, bangkit berdiri berselawat, cerita pasal Maryam, cerita pasal Asiah datang jadi bidan Nabi, tidak ada. Yang ni semua ada pada kurun ke-400 tahun hijrah, menunjukkan benda itu tidak berasal daripada Nabi. Sayang Nabi wajar, berselawat pada Nabi wajar. Bahkan ada riwayat suruh selawat pada Khamis, pada hari Jumaat, pada Khamis malam Jumaat, suruh selawat banyak-banyak, ada. Tapi mengkhususkan pada satu tarikh untuk selawat dan jadikan satu upacara besar-besaran, yang tu yang kita kata tidak ada. Bukan maksud kita kata pada orang apa jangan sayang Nabi. Dah tak pernah keluar bahasa lagu tu dari mulut kita. Kita menyatakan jangan ghulu, melampau. Akhirnya yang sayang tu tak jadi sayang, dapat dosa lagi kot atas. Kira-kira nak buat pahala, kira-kira nak tunjuk kita sayang Nabi, akhirnya dapat dosa. Dosa apa? Dosa yang Nabi sebut dalam riwayat Bukhari dan Muslim tentang man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang buat satu amalan, yang amalan itu tidak ada kena mengena dengan aku, maka ditolak. Maka ditolak. Bercerita tentang Nabi, datang bulan Rabiul Awal. Tak payah Rabiul Awal, setiap hari Senin kita ambil keputusan nak cerita riwayat Nabi, tak ada salah apa. Kita hari Senin hari lahir Nabi, tiap-tiap minggu hari Senin Nabi puasa, dan kita pun puasa tiap-tiap minggu kita beribadat. Hari Senin kita ambil keputusan nak baca kitab sirah, hari Senin kita ambil keputusan baca kitab sirah, tak ada salah apa. Berbeza dengan 12 Rabiul Awal kita bagi cuti, kemudian kita kata hari ni kita kena keluar pergi tengah jalan. Keluar pergi tengah jalan tu bukan keluar pergi dakwah, keluar pergi buat ramai nama dia. Kalau keluar pergi buat dakwah lain lah Pak Amin. Memilih satu tarikh, kebetulan tarikh tu cuti, kita nak keluar, kita nak dakwah, nak cerita pada kafirin bagaimana akhlak Rasulullah, nak sampaikan kepada kafirin bagaimana kehidupan Islam. At least kita kata adalah sebab. Ni tak ada pakai sampin, pegang sepanduk, selawat tengah jalan. Orang putih kata, for what my brother? What are you doing? Hang buat apa ni? Dan hang punya amalan itu rutin, every year sama, tak ada beza. Lepas tu nak bagi elok sikit, kawan tu dapat cokoh, kawan ni dapat cokoh, kawan tu dapat cokoh, kawan dapat cokoh. Sampai pada panjang cokoh maulud ni yang dapat Cahaya Nualik. Ni nama dia ghulu. Nama dia ghulu, melampau. Silakan berselawat, silakan membaca sirah Nabi. Bahkan kita suruh baca sirah Nabi. Kita perkenalkan kitab sirah, nama dia Sahih Sirah Nabi. Kita kata bacalah Rahiqul Makhtum. Kita kata bacalah Sahih Sirah Nabi. Baca kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama tentang sirah Nabi. Baca dan baca dan baca. Tapi yang kita duk kata yang tak betul itu, orang tak dapat faham. Bukan tak dapat faham, kadang-kadang dia faham, dia saja tak mau faham. Sebab dia kata kalau ikut cara kita ni, dia kata tak seronok. Habis hari cuti maulud Nabi nak buat apa dia kata? Kita kata buatlah apa boleh buat. Tak boleh, tak seronok. Seronok pergi buat ramai tengah jalan. Hak jantan, hak betina, seronok pergi buat ramai tengah jalan. Tengok-tengok dalam mazhab Syafi'i, benda ni tidak ada. Selanjutnya, perhatikan pula ungkapan salah seorang ulama Syafi'iyah mengenai hukum perayaan Maulid Syekh Ja'far. Syekh Ja'far At-Tazmanti Asy-Syafi'i mati pada tahun 682 Hijrah. Apa dia kata? Dia kata perbuatan perayaan Maulud ini tidak pernah dicontohkan pada masa kurun pertama dari masa para ulama salafus salih. 100 tahun yang pertama tidak ada. Padahal mereka adalah orang yang paling besar pengagungan dan rasa cintanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada seorang pun dari kita yang mampu untuk menandingi bagaimana besarnya pengagungan
dan rasa cinta mereka para sahabat terhadap baginda. Dia pula kata tentang, dia kata hadzal fi'lu, ini perbuatan keluar berarak tengah jalan ini pada bulan Maulud, dia kata ini lam yaqa' fi sadri al-awwal min as-salafus salih, tak pernah kita dapati pada kurun salafus salih, tak ada. Sedangkan para sahabat yang duduk pada kurun itu, kita hari ini cinta, tak boleh cinta macam mana sahabat cinta Nabi, tak boleh. Bukan kata kita bukan kata tanding sahabat, kita nak tanding cintanya Abu Talib pada Nabi, kita gagal. Tak boleh. Sehebat-hebat Abu Talib sayang pada Nabi, dia tak pergi buat gila di tengah kota Mekah, duk pergi berawak lagu tu. Macam mana kita nak tandingi cinta kita dengan para sahabat? Jauh langit dan bumi. Iman mereka menjadi ukuran kepada kita, hidup mereka menjadi contoh kepada kita. Hebatnya Abu Bakar boleh berhijrah dengan Nabi. Dalam riwayat Muslim, Abu Bakar tanya dekat Nabi, adakah kau akan bersahabat dengan aku dalam hijrah? Nabi kata ya. Kata Aisyah dalam riwayat Muslim, aku tak pernah tengok bapa aku menangis kerana seronok, melainkan pada hari Nabi habaq Nabi nak hijrah dengan dia menangis sebagai seronok. Tu sahaja. Macam mana kita boleh bayang dada dia, perasaan dia, jiwa dia, hati budi dia, dia punya sayang kat Nabi. Tak ada siapa boleh tandingi sayang Abu Bakar. Pun demikian, Abu Bakar ketika menjadi khalifah, memerintah, tahun pertama, tahun kedua dia memerintah, tidak ada satu perayaan yang Abu Bakar buat. Sedangkan dia orang yang berhijrah dengan Nabi. Kerana itu, mesti lihat perkataan yang kita ucap ini, kesemuanya kita ambil daripada para ulama yang mereka ini ada dalam mazhab Syafi'i. Tapi ikhwan, macam mana orang hari ini bila kita cakap lagu ni, dia tak boleh layan kita. Sedangkan kita nakal cakap ni daripada ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i. Ada dua benda. Pertama, imam dia tak tahu langsung, dia tak pernah baca, ataupun dia saja jahat. Dia tahu tapi dia tak mau ambil iktibar. Dia kata ikutlah arus. Dah orang duk buat ramai lagu tu, kita jalan pilah. Ataupun dia kata Allah, benda kecil sangat, takkan salah kot. Benda tak, bid'ah ni ikhwan, sekecil mana pun dimusuhi oleh agama. Sebab satu masa bid'ah ni dia akan mengambil tempat agama. Kita selalu kata amalan paling baik adalah amalan Nabi. Sahabat ni punya hebat sampai Nabi sebut dalam riwayat Irbad ibn Sariyah, sampai Nabi kata alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin addu 'alaiha bin nawajis. Punya hebat sahabat kurun pertama ni, Nabi kata pegang sunnahku, pegang sunnah sahabat. Dalam sahabat tu pula dalam hadis ni Nabi sebut khulafa ar-rasyidin. Berapa kerat jadi khulafa ar-rasyidin? Abu Bakar, Umar, Osman, Ali. Di kalangan ulama sirah khilaf, mungkin Umar bin Abdul Aziz masuk ataupun tidak dalam khulafa ar-rasyidin. Sebahagian kata al-khalifatul khamis, dia masuk, dia khalifah yang kelima. Nabi suruh ikut petunjuk khulafa ar-rasyidin, sahabat yang menjadi pemimpin, Abu Bakar, Umar, Osman, Ali. Macam tu Nabi suruh kita teladani depa, pemerintahan depa, cara depa, sunnah depa. Tang mana zaman Abu Bakar sampai zaman Ali ni yang duk pi keluar 12 Rabiul Awal ni, duk pi buat caca marba ni. Tang mana? Nabi suruh contoh depa. Tiba-tiba orang kata pada kita, alah hang tak mau buat, hang balok lihat, hang duk diam sudahlah. Bukan masalah balok lihat. Bukan masalah balok lihat. Masalah dia nak contoh siapa? Siapa yang memulakan? Lepas tahun 300 tahun, tahun 400 tahun hijrah, barulah perayaan Maulud secara besar-besaran ini bermaharajalela. Daripada siapa? Kesepakatan ilmu daripada Nabi dan sahabat? Tak ada. Daripada imam mazhab? Tak ada. Dia lahir setelah imam mazhab wafat. Artinya siapa yang buat perayaan lagu tu, dia tidak mengikut Nabi, tak ikut sahabat dan tak ikut mazhab. Habis dia ikut siapa? Mesti ada siapa-siapa yang mula. Imam Syiah kah? Imam siapa-siapa kah? Mesti ada. Jadi yang nak pergi seronok sangat jalan ni buat apa? Dia bukan jalan kita. Ini siapa yang sebut ikhwan? Ini disebut oleh Syekh Ja'far
At-Tazmanti Asy-Syafi'i yang mati pada tahun 682 Hijrah. Itu dia kata Ustaz Hairi Nonci, kalau kita nak melihat beberapa buku lain, kita boleh tengok seperti benarkah Salahuddin Al-Ayyubi merayakan Maulid Nabi. Orang kata Salahuddin lah yang memulakan dahulu, sebab dia nak cawan kota Baitul Maqdis. Dia berperang dengan tentera Salib. Dia pergi sangkut bid'ah tu dekat Salahuddin. Kata Ustaz Hairi Nonci, baca buku ni, kita boleh jumpa kebenaran. Betul ke tak betul Salahuddin? Salahuddin Ayyub ke? Ni Salahuddin mana ke? Salahuddin ni banyak, faham kan? Banyak Salahuddin tu ada. Lepas tu boleh tengok satu lagi buku, dia kata Tarikat, Tasawuf, Tahlil dan Maulid Nabi. Ada juga penjelasan dalam bahasa Melayu di situ. Juga bincang-bincang seputar tahlilan, yasinan dan maulidan. Buku ni pun ada. Buku ni mudah dapat, senang dapat, pun ada perbincangan dia. Artinya ikhwan, salah kalau orang kata kita menghalang orang mengagungkan Nabi dan membesarkan Nabi. Salah. Tidak. Kita tak pernah halang. Yang kita halang melakukan upacara yang bid'ah dan ghulu. Kita katakan ibadat cara Nabi terbaik. Kalau ada orang nak tokok tambah, kita tak pernah halang dia. Kita kata kita tak akan memilih cara dia. Kita akan pilih cara Nabi. Baru ni kita baca apa Pak Mik dalam Riyadhus Salihin, kita baca bab, ingat balik bab apa? Bab sujud syukur. Betul? Bab sujud syukur. Kan? Kebanyakan hadis sujud syukur kesemuanya adalah dhaif. Beberapa kerat saja hadis seperti hadis Imam Muslim, Ka'ab bin Malik melakukan sujud syukur ketika taubat dia diterima. Kemudian ulama bahas berdasarkan hadis itu, berdasarkan riwayat itu, riwayat yang sahih, hanya menceritakan sahabat sujud syukur. Macam mana depa sujud syukur? Depa sujud lah. Dan riwayat tidak bercerita depa takbir, riwayat tidak bercerita depa salam, riwayat tidak bercerita depa ambil wudu, riwayat tidak bercerita, bahkan masalah kiblat pun tak bercerita. Riwayat cerita sujud syukur dikaitkan dengan satu pemberian yang besar daripada Allah, ataupun Allah selamatkan kita daripada satu musibah yang besar, kita sujud syukur. Tetapi tanpa kita menafikan, ada orang kalau dia nak sujud syukur, dia pergi ambil wuduk dulu. Lepas tu dia takbir macam takbiratul ihram. Lepas tu baru dia sujud. Lepas tu dia duduk macam duduk tahiyat, dia bagi salam. Assalamualaikum, Assalamualaikum. Kita kata dia buat tu salah kah? Tak, kita tak kata salah. Tapi kita kata kita akan buat seperti mana Nabi buat. Riwayat tidak menceritakan itu semua, maka kita tak akan menyusahkan diri kita dengan benda tu semua. Tapi kalau satu orang dia nak pergi ambil wuduk, kita kata perbuatan ambil wuduk perbuatan yang baik. Perbuatan yang baik. Awak nak ambil wuduk, awak ambil. Dia kata salah ke aku pergi ambil wuduk dulu, aku nak sujud syukur? Kita kata kita tak kata salah. Tetapi riwayat pernah menceritakan Ka'ab bin Malik sujud syukur tanpa dikaitkan dengan wuduk. Adakah perbuatan Ka'ab bin Malik itu kurang betul? Kalau dia nak ambil wuduk, tu hak dia. Dan tanpa kita nafikan, mazhab yang menyatakan ambil wuduk ada. Itu pandangan mazhab. Tetapi kita sedang bercakap tentang hadis Nabi. Kita bercakap tentang apa dia amalan Nabi. Nabi buat macam ni, sahabat buat macam ni, dan kita cuba latih diri kita buat lagu tu dan puas hati. Wuduk masih ada di badan kita, tak payahlah kita pergi batai dah, sujudlah. Tapi kewajipankah kita lari pergi pancung ambil wuduk? Tidak. Tapi kalau kita nak pergi ambil wuduk, pergi ambil wuduk satu ibadat lain. Silakanlah pergi ambil wuduk. Dia rasa selesa ada wuduk, dia rasa seronok, dia nak sujud syukur, itu hak dia. Tetapi riwayat menceritakan sujud syukur pernah dibuat tanpa wuduk, tanpa salam, tanpa takbir. Lagu tu ya. Nak kata apa? Kata apa? Subhanallah ke? Subhana rabbiyal a'la ke? Nak kata alhamdulillah ke? Nak cakap dalam bahasa Melayu syukur, ya Allah, alhamdulillah. Alhamdulillah akhirnya aku dapat juga tinggal rokok. 3 bulan dah aku tak isap. Tak ada batuk, tak ada apa. Selamat. Alhamdulillah. Cakap. Sebab sujud syukur bukan sembahyang. Ada orang, dia dengar cakap kita ni,
Dia kata tengok dia menyalahkan orang ambil wuduk sujud syukur. Tengok dia kata salah takbiratul ihram masa sujud syukur. Kita tak kata salah, kita kata perbuatan Nabi yang paling baik. Pasal apa susah kita nak ikut cara Nabi? Pasal apa susah kita nak puas hati cara Nabi? Susah, kita jadi susah. Nabi ambil wuduk bila sampai sapu kepala, Nabi pegang dua-dua tangan di kepala dia, Nabi tarik pergi ke sampai batas kepala. Batas kepala macam mana? Kepala batas ke? Tak, batas kepala. Kalau belakang ni tengkok, Nabi tak sapu tengkok, batas kepala. Ni tempurung kita hak belakang ni. Belakang ni kita boleh rasa tempurung kita. Jadi Nabi tarik tangan Nabi dari depan pergi ke batas kepala belakang, tarik balik mai ke depan dengan telinga Nabi basuh sekali. Itu cara hadis. Tanpa kita menafikan, ada ulama fiqh, fuqaha, mazhab menyebut kalau kita nak sapu kepala, sapu 3 kali, dan kalau kita nak basuh telinga, pakai ayat lain, basuh 3 kali. Tanpa kita menyatakan memang ada mazhab sebut begitu. Tapi kita menyatakan salahkah kita ambil wuduk cara Nabi? Ada orang tanya kita balik, dia kata awak cara mazhab ni salah ke? Awak depa kecil punya anak ke? Siapa kata depa kecil punya anak? Habis Nabi siapa? Nabi budak kecil. Salahkah kita latih diri kita ikut cara Nabi? Tak pernah kita mengaji sunnah ni kita pergi kata mazhab tu tak betul, mazhab ni tak betul. Tak pernah. Simbol ahlu sunnah menghormati mazhab yang ada. Tetapi prinsip ahlu sunnah yang daif diketepikan. Tidak mencerca para ulama. Semua para ulama ahlu sunnah mereka benar. Mereka benar di hadapan Allah. Betul ijtihad mereka, Allah anugerah 2 pahala. Tak betul, Allah bagi 1 pahala. Dia tetap dapat pahala. Namun kita yang tahu pandangan dia korang kuat, kita tak dapat pahala kalau kita tetap ikut dia. Dia tetap dapat pahala kerana dia menolong umat pada masa itu. Ada orang tak boleh faham kita dah ajar ni, dia tak boleh faham. Dia tengok-tengok apa daripada duk ajar, sampai nak ambil wuduk tak boleh, sampai nak sujud syukur, nak kata Allahu Akbar tak boleh. Dah, siapa kata tak boleh? Kalau nak bang pun boleh. Nak sujud syukur, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa tu? Azan kerana sujud syukur. Balon. Orang putih panggil human right. Hak asasi manusia. Tak ada apa. Tapi kita kata sujud syukur cara Nabi tak ada bang. Kita kata lagu tu dia marah pula. Aku tak buat cara Nabi, aku salah. Tak ada kata salah. Cuma nak kata cara Nabi terbaik. Ikutlah siapa pun, ikut Nabi terbaik. Quran kata dalam surah Al-Qalam, wa innaka la'ala khuluqil 'azim. Nabi tak buat sambutan maulud Nabi dulu. Sahabat tak buat sambutan maulud untuk Nabi. Kita ikut cara ni. Sayang dekat Nabi nombor 1. Ikut sunnah Nabi depa nombor 1. Berjuang menegakkan agama Allah depa nombor 1. Sampai Abu Bakar kata, ayan qusul Islam wa ana hayyun. Adakah Islam akan jadi lemah sedangkan Abu Bakar masih hidup? Aku tak akan biar Islam jadi lemah. Macam tu punya sayang Abu Bakar dekat Nabi. Macam tu punya sayang. Kita nak cerita pasal Nabi ya. Ada orang tak boleh faham. Ya, ini ikhwatul iman. Kita duk mengaji ni, kita duk kena minta kepada Allah satu apa dia? Faham. Supaya Allah bagi kita faham. Yang ke-29 ikhwan, Wahabi dan Qasidah Burdah. Bapak Wahabi ni Qasidah ni semua tak mau. Depa ni semua tak mau. Kata orang Wahabi ialah mereka yang menolak tata cara berselawat dengan cara berqasidah. Buat syair-syair, lepas tu cipta lagu, lepas tu pukul pompang. Itu nama dia qasidah. Itu package qasidah. Imam Ibn Qayyim membahas dalam kitab dia kenapa muzik itu haram. Imam Ibn Qayyim bahas dalam kitab dia kenapa muzik itu haram. Di antara sebab, di antara beberapa sebab yang disenaraikan oleh Imam Ibn Qayyim kerana dia menyatakan mereka beribadat dengan muzik. Pengharaman muzik. Kerana muzik telah menjadi ruang ibadat. Nanti antum nak tengok di mana muzik masuk dalam ruang ibadat. Dalam qasidah. Qasidah ya. Pukul rebana dalam masjid, bangkit menyanyi. Kan? Qasidah. Mana ada sahabat berselawat sambil duduk menyanyi?
Sambil dia pukul genang, pompang, tak ada. Qasidah Ustaz. Pasal itu Ibn Qayyim kata muzik haram. Pasal itu perkataan dikaitkan dengan perkataan muzik yang dinisbahkan kepada Islam lebih bahaya daripada muzik yang gila babi itu. Betul Pak Amir? Dia nisbahkan muzik tu pada Islam tu lebih bahaya daripada hak gila babi tu. Hak gila babi kita tahu dah, kongkang berbum. Kita kata apalah, semak perut lah aku dengar. Tahu dah semak perut. Tentu dah kita boleh pergi komplain. Tapi yang dia nisbah pada Islam macam mana? Dia selawat, dia bagi, dia masuk dalam masjid. Satu lagu pula keluar, tangan lagu tu punya duk pi. Daripada lagu tu duk panggil lagu tu. Tu Nabi mai, Abu Bakar mai, Osman mai. Mereka beribadat dengan muzik. Zaman jahiliah mereka beribadat dengan muzik. Depa nak semayang, depa nak sembah Tok Kong, pukul muzik. Kerana itu dikatakan muzik adalah surunan syaitan. Muzik adalah suara syaitan. Sebab muzik dikaitkan dengan berhala-berhala. Dan kita dapati sampai black metal pun tengok muzik dia macam mana. Muzik gila babi, ambil Quran, jijak Pak Amir, koyak kencing atas Quran. Muzik syaitan. Betul. Pasal itu As-Suyuti menyebut, saya dah ulang banyak kali kata As-Suyuti, kalau kamu tengok mereka pukul rebana, mereka pukul kompang-kompang dalam masjid, pukul mereka dan hala keluar mereka dari masjid. Siapa kata? As-Suyuti. Dalam kitab dia Al-Amru Bil Ittiba'. Tapi berapa orang tengok hak duk mengaku, duk buat kasidah pakai muzik ni, mengaku sangat mazhab Syafi'i, dia tengok ke buku As-Suyuti. Kita kata jangan, dia kata apa kita Abang Amir? Depa ni memang depa memang tak mau muzik. Depa ni Haji Abdul Wahab. Depa ni semua Haji Abdul Wahab bin Haji Abdul Wahab punya pok-pok. Tu dia kata pada kita. Kita kata Suyuti siapa dia? Masa dia nak pakai benda merepek ni, dia kata bukan semua ulama kita ikut. Dia pula kata lagu tu. Bila kita kata benda tak betul ni, walaupun ulama cakap jangan ikut, masa tu dia marah kita. Dia kata mana boleh ulama waris Nabi. Mai kat dia, bukan ulama semua kita ikut. Jahat. Ini kerja syaitan. Baik, apa kata dia? Demikianlah ta'arif Wahabi. Jika demikian ta'arif Wahabi ikhwatul iman, apa akan jadi? Maka Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala yang meninggal pada tahun 204 Hijrah dan para ulama salafus salih seluruhnya ialah Wahabi kerana tidak pernah berselawat ke atas Nabi dengan cara berqasidah, iaitu berselawat dengan lapas yang direka-reka sambil diiringi dengan alunan muzik sebagaimana yang menjadi kebiasaan sebahagian besar golongan tarekat dan sufi. Tak ada muzik, tak boleh nak selawat, tak boleh nak qasidah, tak boleh nak buat apa. Kata Imam Syafi'i, aku tinggalkan kota Baghdad, sesuatu yang dibuat orang-orang zindik, orang-orang sufi. Mereka menamakan dengan nama taghbir, zikir ataupun lantunan syair-syair zuhud dengan suara merdu untuk melalaikan manusia daripada Al-Quran. Dalam manaqib Syafi'i, Imam Syafi'i kata aku keluar daripada Baghdad. Di Baghdad ada penyakit ni. Memang ada ikhwan. Baghdad, kalau orang Baghdad dia bersyair macam mana Hindustan tu. Ngalik-ngah kita nganga. Merdu. Tok Bilal dia di masjid Baghdad tu, Masjid Jami' Abu Hanifah. Tok Bilal dia, saya ingat lagi Tok Bilal dia buta. Tok Bilal dia kalau azan setengah jam, 4 jam. Setengah jam. Pasal apa? 15 minit sebelum azan dia nanti balun satu macamnya selawat. Dan dia punya azan ni, saya ingat Mak Jaih pun tak boleh pi, Mak Wajib pun tak boleh pi. Yang boleh pi Mak Rempit ni. Panjang Mak Mit, panjang azan dia di Masjid Jami' Abu Hanifah. Tapi dia orang buta. Dan tu selawat dia panggil dalam dia pernah azan sekali, wa asyhadu an, dia azan wa asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah, dia pakai sayyidina dalam azan. Tapi suara dia sedap lah. Suara dia jenis suara perut keluar main ni. Suara lagu Ning Baizura punya suara tu, suara tinggi. Oh dahsyat.
Kata Imam Syafi'i, di Baghdad dah ada benda ni semua. Depa zikir, depa pakai muzik. Boleh pula? Ya, boleh. Para ulama menjelaskan apa yang disebut oleh Imam Syafi'i adalah satu pandangan seorang imam dan ahli dalam ilmu usul dalam Islam. Ini kerana pada dasarnya tidak ada yang menggalak dan menganjurkan nyanyian melainkan orang-orang zindik. Orang zindik adalah orang tasawuf. Di sisi Imam Malik, zindik bermakna orang yang keluar daripada Islam. Berat ikhwan, kalimah tu berat. Yang ulama fiqh ni, ulama-ulama ahlu sunnah bagi pada puak-puak ni berat, zindik. Sebagaimana disebut oleh Abdurrahman As-Sulaimi daripada Rawandi dalam Majmu'ul Fatawa. Ini kita boleh tengok. Salah seorang lagi ulama bermazhab Syafi'i, As-Suyuti. Tengok Suyuti pula kata apa. Kalau kita tengok orang duk qasidah burdah dalam masjid surau pakai alunan muzik, apa kata Suyuti? Kata Suyuti, dan di antaranya adalah menari, menyanyi dalam masjid, memukul kompang atau gendang, atau rebab sejenis alat muzik bertali seperti biola, atau selain itu dari jenis-jenis alat muzik. Maka sesiapa yang melakukan perkara yang tersebut dalam masjid, maka dia adalah mubtadi', pelaku bid'ah, dia sesat, perlu dihalau dan boleh dipukul. Tengok apa ambil? Lah kita yang kena halau, kita kena pukul. Siapa yang halau kita? Pok-pok tu. Ni kami nak kasih dah. Siapa tak suka melingkup bang? Alah, melingkup betul. Siapa tak suka melingkup bang? Kami nak panggil malaikat. Dia nak kasih dah, dia nak panggil malaikat. Antum tengok. Kata Suyuti, mazhab Syafi'i, halau mereka ni pukul. Dia seorang mubtadi' kerana dia meremehkan perintah Allah untuk memuliakan masjid. Meremehkan perintah Allah untuk memuliakan masjid. Sedangkan Allah Ta'ala berfirman dalam surah An-Nur ayat 36. Allah berfirman dalam surah An-Nur ayat 36, fi buyutin azinallahu an tarfa'u. Allah kata bertasbihlah kepada Allah di masjid-masjid yang telah diperintah untuk dimuliakan, iaitu mengagungkan, dan disebut namanya di dalamnya. Allah suruh dalam masjid bertasbih, bertahmid. Quran kata innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yawmil akhir. Orang yang mengimarahkan rumah Allah, orang yang beriman pada Allah hari akhirat. Sama dia wa aqamus salat, itu orang yang mengeluarkan zakat. Wa atina zakat, orang yang sembahyang dan bagi zakat. Walam yakhsha illallah, masjid mendidik dia takut hanya kepada Allah. Imarah masjid, sembahyang, puasa, mengaji di situ, bertaklim, berzikir, bermuzakarah. Tak ada pun ulama silam memasukkan imarah masjid itu dengan pergi menyanyi gila-gila dalam masjid. Tak ada. Akhirnya berlakulah pencerobohan kepada makna mengimarah rumah Allah. Rumah Allah adalah masjid, dan Allah Ta'ala telah memerintahkan untuk memuliakannya, menjaganya daripada kotor, najis, daripada anak-anak mengotorkan masjid, daripada hinguih, bawang putih, bawang merah, daripada nasyid-nasyid, syair-syair, nyanyian dan tarian di dalamnya. Maka siapa yang menyanyi atau menari di dalamnya, maka dia adalah pelaku bid'ah, sesat dan menyesatkan, dan berhak dikenakan hukuman. Lihat kitab Imam As-Suyuti, Al-Amru bil Ittiba' wal Nahyu an Ibtida'. Ini kitab Imam Suyuti yang tak rajin kita istilahkan ustaz-ustaz la yang boleh Arab baca. Dia tak rajin baca. Dia duk baca kitab lain, dia baca perukunan, dia baca kitab tu, lepas tu dia tak jumpa. Akhirnya dia nak konkretkan pandangan dia. Dia kata Yusuf Qaradawi kata muzik terbahagi pada dua. Tengok, dia nak konkretkan pandangan dia. Dia kata Yusuf Al-Qaradawi kata muzik terbahagi pada dua, muzik yang haram, muzik yang harus. Dia kata kita duk buat ni muzik yang harus. Betul ya Qaradawi kata lagu tu, tapi Qaradawi tak pernah bahagi bab tu. Ketika Qaradawi kata semayang tak ada usalli, dia tak ikut. Ketika Qaradawi kata nisfu Sya'ban tak ada, dia maki Qaradawi. Dia kata ini ulama Wahabi. Bila Qaradawi kata muzik terbahagi pada dua, dia ikut. Pasal apa? Dia nak buat. Ini nama dia perangai Kamjatullah. Ini perangai nama dia. Nama satu perangai jahat perangai ni ikhwan. Jadi ikhwan, saya tak tahu nak kata macam mana Pak Amir. Kalau kita pergi photostat buku ni panjang,
kita pergi bagi dekat tu imam, dia nak buat apa dengan buku ni? Katalah kita, orang kata 10 jari kita tak depan dia, kita kata tu imam, saya minta satu, tolong baca je tu imam, tolong baca je. Gak-gak dia boleh baca banyak. Ha? Dia kata ni Wahabi punya. Dia pergi tanya pula satu ustaz, ustaz tu kata apa? Macam Pak Nyan cerita, Wahabi babi. Dahsyat Pak meh. Jegutu dia cakap. Minta pula jemaah ikut. Wahabi sebut pendatang tu. Tu dia. Dalam masjid. Sebut benda-benda kotor macam tu dalam masjid, kata dekat Wahabi lagu tu, dapat pahala banyak. Kalau mes sembahyang pahala 27, maki Wahabi dalam masjid dapat lagi 27. Betul-betul perangai Syiah. Anda tengok. Kita tak buat kasidah ni, kita tak buat, tidak ada riwayat. Baik. Kemudian kita punya ni betul ke? Oh, di bawah mana? Baik. Wahabi dan sunnah tarkiyah. Wahabi ni siapa dia? Wahabi dan sunnah tarkiyah. Orang kata Wahabi ialah mereka yang enggan melaksanakan tata cara ibadat yang ditinggalkan oleh Rasulullah. Lagi satu nak kenal Wahabi ni macam mana? Depa ni kalau Nabi tak buat, depa tak buat. Depa kata Nabi tinggal, kita tinggal ya. Kita walaupun memang Nabi tak buat tahlil. Pasal apa Nabi tak buat tahlil? Nabi sibuk. Nabi perang Badar, Nabi perang tu. Mailah Nabi nak buat tahlil. Kita tak sibuk ni, buatlah. Wahabi tak mau buat. Wahabi kata apa dia? Dah Nabi tak buat, tak payah buat lah. Walaupun kita ada kederat nak buat, pasal Nabi tak buat, tak buat lah. Kita ada mampu nak sembahyang sunat hadiah untuk orang mati, tapi kerana Nabi tak buat, kita tak buat lah. Siapa halang kita nak buat sunat hadiah untuk orang mati? Kita ada mak, kita ada pak, ada mentua, ada pak mentua, ada tok, semua dah kembali ke rahmatullah. Kita tak mau tolong mereka, kita nak tolong. Habis awak tak buat sunat hadiah 2 rakaat. Awak tak buat sunat hadiah 2 rakaat. Ni anak buat lagi sampailah kepada mak bapak. Orang buat bagi RM25 pun sampai. Tambah anak buat tak minta apa lagi sampai. Habis pasal apa tak buat? Kita kata pasal Nabi tak buat. Inilah Wahabi. So Nabi tak buat, dia tak buat. So Nabi tak buat, dia tak buat. Habis Nabi tak makan mentabak, dia balun. Orang bercakap ibadat, dia bercakap mentah-kedarah. Kita duk bercakap ibadat, dia bercakap mentah-kedarah. Mentah-kedarah dengan ibadat, dia tak tahu beza. Antum tengok masalah orang putih kata kronik sedalam tu. Dia tak sampai poin kat dia bela. Orang putih kata dia bela Ramadi. Dia jadi bela, jadi kelabu, sampai dia tak boleh beza dia cakap tu bab apa. Sama ke makan mentabak dengan sembahyang 2 rakaat ni? Sama ke? Adakah kita nak setiap kali kita makan mentabak kita nak kena pastikan semua yang buat mentabak tu sukatan dia sama? Mama, gula berapa? Dia kata 2 camca. Dia tu pun 2 camca. 3 camca bidah. Bawang sebiji. Tak ada. Tapi ibadat tak boleh. Tengok apa dia kata. Jika demikian ta'rif Wahabi, maka Imam Syafi'i ialah Wahabi kerana meninggalkan tata cara ibadat yang tidak pernah diamalkan oleh Nabi. Imam Syafi'i menegaskan, walakinna nattabi' as-sunnah fi'lan aw tarkan. Akan tetapi kami tetap mengikut sunnah dengan cara melaksanakan apa yang telah dilaksanakan oleh Rasulullah dan meninggalkan apa yang telah ditinggalkan oleh Rasulullah. Di sini saya nak terang sikit. Nanti saya ingat buku yang mudah dengan kita ni adalah Sifat Salat Nabi yang ditulis oleh Albani. Ini yang dekat, mudah. Baca tang mana? Baca tang mukadimah dia, iaitu bab perkataan para imam mazhab. Kita tengok apa perkataan Abu Hanifah, apa perkataan Imam Malik, apa perkataan Syafi'i. Albani susun 4 imam besar ni, apa perkataan mereka tentang sunnah. Tanpa kita kata apa-apa, semua kita tahu.
Mazhab Syafi'i, sembahyang subuh ada doa kunut. Betul? Semua orang tahu. Semua orang tahu. Tetapi di ujung umur Imam Syafi'i, apa dia kata? Sangat penting kita tahu benda ni. Dia kata, yang sahih itu adalah mazhab aku. Dia kata dekat Al-Muzani, kalau yang aku duk fatwa selama ni ada tak kena dengan riwayat Nabi, dan riwayat tu sahih, aku tak jumpa lagi. Katalah lepas aku mati, Allah mentakdirkan hampa jumpa, hampa tolong ambil riwayat itu untuk aku dan buang semua pendapat aku yang tak sama dengan yang sahih. Hampa hancurkan, ambil pandangan aku, baling ke dinding. Kenapa baling ke dinding? Biar dia hancur lebok macam gelas kena dinding, pecah berkecai. Tak ada siapa boleh ikut, kerana aku takut kepada Allah. Kalau aku balik menyelisih Nabi SAW. Ada orang tak boleh faham. Dia tak boleh faham. Kita kata lebih sikit, dia kata tengok, mereka ni memang tak ada mazhab. Bolehkah kita tak ada mazhab? Nabi yang kita dah sebut nama Suyuti ni, apa dia ni? Kita dah baca hadis riwayat Bukhari. Kita tak tahu hadis tu sahih tak sahih. Kerana Bukhari kata sahih, kita kata sahih. Maka di dalam hadis kita bermazhab Bukhari. Mazhab ni bukan satu benda. Mazhab ni bukan satu orang. Mazhab saya Syafi'i, bukan macam tu. Mazhab bermakna ikut. Maka Quran kata fas'alu ahla zikri, pi tanya orang yang ada ilmu dan ikut mereka. Quran kata innama yakhshallah min ibadihi ulama, yang takut pada Allah ulama. Quran sebut plural ulama. Quran tak sebut alim satu orang. Quran kata ulama. Ulama mereka takut pada Allah, ikut ulama. Jadi sikap Ahlussunnah betul, dia hormat semua ulama dan dia ikut ulama dia. Tapi bila mai kat kita, ulama kita satu, mazhab kita satu, Asy-Syafi'i. Berubah tak boleh. Kadang-kadang yang ada tu berlain sungguh. Ada satu buku baru Pak Mik, bagus kita baca. Ditulis oleh Ustaz Firanda. Baru ni saya jumpa dia di Kelantan. Dia ni duk setengah buat PhD di Madinah. Dia mendapat satu slot mengajar dalam masjid Madinah. Antum bayang nak mengajar masjid Madinah? Agak-agak macam saya ni mengajar Umar Pak Long lepas dah mengajar masjid Madinah. Pegawai apa yang jaga kapek tu kata, ni balik Nepal lah. Dia tak abang Malaysia, dia abang Nepal. Mujuk dia tak abang Tibet. Satu slot, kalau type dalam internet, Ustaz Firanda ada slot dia tengah duk mengajar dalam masjid Madinah. Dia tengah buat PhD. Dia tulis satu buku menarik, sejarah ilmu, ajaran mazhab Syafi'i yang ditinggalkan. Terbaik lagu tu ya. Ajaran mazhab Syafi'i yang ditinggalkan. Baca buku tu. Lebih kurang 14 bab dia buka. Daripada bab kenuri arwah, bab janggut, sampai pada bab muzik, sampai pada bab 14 bab ni ada. Tinggal. Tapi duk declare mazhab Syafi'i tapi tinggal. Kita di sisi Ahlussunnah kita ikut para ulama. Dia ikut para ulama. Di sisi Ahlussunnah, para ulama kita benar. Ya, mereka benar. Ijtihad mereka benar. Allah bagi satu pahala kalau tersalah. Maka yang mereka ijtihad tersalah, di sisi Allah mereka ada pahala. Tapi di sisi kita, kita tak perlu turut mereka. Tak perlu turut mereka. Kita kena ikut cara Nabi. Akhir kata Abu Hanifah masa dia nak mati, dia takut kepada Allah. Benda paling dia takut, ramai orang dia ikut dia di belakang, takut dia tersalah cakap benda tu daripada Nabi. Daripada mulut dia, mereka percaya kata benda tu dari Nabi. Tengok-tengok benda tu tak sahih. Abu Hanifah, ulama yang pertama sebut idza sahal hadis fahuwa mazhabi. Barulah Imam Syafi'i sebut benda tu zaman Imam Syafi'i. Dia orang mula sebut, takut dia. Dia marah dekat anak murid dia Abu Yusuf. Dia kata, waihaka ya Yaqub. Hai, dia kata, celaka hang Yaqub. Hang jangan jadi celaka Yaqub. Aku kesian tengok hang. Semua benda aku cakap hang tulis. Aku manusia. Hari ni aku cakap macam lain, besok aku boleh cakap macam lain. Yang bercakap dengan satu lidah tak pernah berubah hanya Nabi. Bila aku kata Nabi kata, baru hang tulis. Jangan tulis pandangan aku, tapi tulis sunnah Nabi. Ujung ayat dia cakap benda ni. Dia takut Allah. Tapi kita ni, orang hari ni dia pegang mazhab, dia tak tahu benda ni semua. Ataupun benda ilmu tu tak sampai, guru dia tak pernah ajar, dia tak pernah baca buku-buku yang kita baca. Dia kata, mereka ni semua ingat kecil orang ke?
Depa ni semua kalau kita pegang depa, kita dah boleh dah masuk syurga. Kalau depa kata tak ada adik, kira tak ada adik lah. Ay, kita kata tak boleh lah macam tu. Tak boleh lah macam tu. Kena bincang panjang lagi. Dia tak boleh terima, ikhwan. Termasuk dalam pengertian mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dengan meninggalkan segala tata cara ibadat. Termasuk dalam makna ikut sunnah, tinggal apa sahaja ibadat yang tak pernah dilakukan atau diperintah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tak buat, kita tak buat. Macam mana nak selawat, macam mana nak tu, macam mana nak ni, Nabi buat, kita buat. Ibadat khusus dengan nama mahdhah, ikut Nabi, ikut para sahabat, ikut cara dia itu. Hendaklah diketahui bahawa apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan satu tata cara ibadat, meskipun tidak wujud faktor penghalang untuk Nabi melakukannya, ini menunjukkan bahawa ibadat tersebut bukanlah suatu yang disyariatkan. Ada ibadat tak ada benda menghalang Nabi buat, tapi Nabi pilih tak buat. Contoh yang paling mudah apa dia? Pada hari matinya bapa munafik. Siapa dia? Abdullah bin Ubay kan? Abdullah bin Ubay mati kan? Contoh paling besar. Nabi ambil jubah Nabi, bagi kapan mayat dia. Ada riwayat kata Nabi ambil ayat liuk Nabi, sapu di badan dia supaya tak kena neraka. Apa lagi Nabi buat? Nabi pergi sembahyang mayat dia. Yang dalam riwayat Ibnu Katsir kata, semua kita tahu, Umar kata dekat Nabi, innahu munafiq. Ya Rasulullah, tu munafik. Rasulullah pergi buat apa? Nabi pergi juga. Anak dia kata tolong. Nabi sembahyang, bagi tu, bagi ni. Nabi apa lagi Nabi buat? Nabi baca doa. Turun surah Taubah kata, kalau 70 kali hang baca doa pun Muhammad, aku tak akan terima depa. Ya. Sawa'un alaihim astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum la yaghfirallahu lahum. Dalam surah Al-Munafiqun. Sama saja nasib mereka Muhammad. Hang istighfar untuk mereka kah? Hang tidak istighfar untuk mereka kah? Allah tidak akan ampun dosa mereka. Mereka munafik. Allah tak akan bagi hidayah kepada mereka. Macam tu. Tapi apa yang menghalang Nabi untuk baca satu ayat daripada Quran dan kemudian hantar kepada Abdullah bin Ubay? Tak ada halang. Quran tak turun ke masa tu? Ini Madinah. Ini cerita lepas daripada hijrah. Ayat syariat mula turun. Yasin dah turun dah. Yasin ayat Mekah. Baqarah pun dah turun dah. Juzul Amma pun dah turun dah. Kenapa Nabi tak petik satu ayat? Takkan masa tu Fatihah tak turun lagi? Fatihah dah turun dah, sembahyang di Mekah. Nabi kata Al-Fatihah, a'udzubillahi waladdallin, amin. Nabi kata summa ila arwahi Abdullah bin Ubay. Tak, pasal apa? Tak ada halang Nabi buat, kerana nak menunjukkan tidak buat itulah syariat Allah. Nabi baca doa, maka baca doa tolong orang mati itu sunnah. Nabi uruskan mayat Abdullah bin Ubay, maka uruskan mayat orang mati itu sunnah Nabi. Maka itu menunjukkan kepada kita bahawa sunnah tarkiyah dan sunnah fi'liyah. Buat apa yang Nabi buat, tinggal apa yang Nabi tinggal. Kita tinggal apa yang Nabi tinggal, Allah bagi pahala kepada kita. Jika ia adalah suatu yang disyariatkan di sisi agama, pastilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terlebih dahulu melaksanakannya dan menjelaskannya kepada para sahabat baginda sallallahu ridwanullah alaihim ajma'in. Ini kerana tidak ada suatu jua dalam ajaran Islam yang boleh mendekatkan umat kepada syurga dan menjauhkan mereka daripada neraka, melainkan semuanya telah dijelaskan oleh Nabi kepada umat. Jalan ke syurga supaya selamat daripada neraka, Nabi dah merentasi dah. Nabi dah ajak dah satu persatu pada kita. Pasal itu kita berbangga ikhwatul iman. Kerana itu ikhwatul iman, kita bila kita baca Quran, antum tengok bila kita baca Quran, nanti kita malu dengan jin. Nanti kita malu dengan jin. Cuba antum rujuk dalam surah Al-Ahqaf antara ayat 29 sampai kepada ayat 32. Malu kita dengan jin. Apa Quran cerita? Quran kata wa is-sarafna ilaika nafaran minal jinni yastami'una al-Quran
falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallaw ila qaumihim munzirin qalu ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa musaddiqan lima baina yadayhi yahdi ila al-haq wa ila tariqin mustaqim ya qaumana ajibu da'iyallahi wa aminu bihi yaghfir lakum min dhunubikum wa yujirkum min azabin alim. Ini cerita pasal jin. Ada juga surah jin, ada juga surah Al-Ahqaf cerita pasal jin. Cerita apa dia? Cerita Quran kata wa id sarafna ilaika nafaran minal jin. Allah kata ingatlah Muhammad ketika Allah hadapkan kepada Muhammad satu rombongan jin. Yang rombongan jin ni yastami'una al-Quran, dia dengar Quran. Dia dengar Quran, Nabi baca Quran dia dengar. Dia lalu ke dia apa? Berhenti dia dengar Quran. Falamma hadaruhu, bila dia sampai Nabi duk baca Quran, qalu ansitu. Ketua jin ni kata dekat jin ramai-ramai, diam, semua diam. Aku nak dengar dia kata apa. Beza kita buat kuliah sembang. Jin tu golek kepala. Jin kata, mana punya duk main ni? Ustaz buat kuliah dia sembang. Kami jin diam. Manusia pasal itu dalam hadis Bukhari Nabi kata, hampa ni kalah dengan jin. Aku buat kuliah, jin respon. Jin tanya, jin soal dekat jin. Aku buat kuliah kat hampa, satu soalan hampa tak tanya kat aku. Jin kata, ansitu, diam. Falamma qudiya, bila dah habis dah jin dengan ayat Quran, wallau ila qaumihim, dia pun balik jumpa kaum dia, munzirin, dia terus bagi ingat pada kaum dia apa yang dia dengar tadi. Qalu, jin kata, ya qaumana, wahai kaum aku, wahai bangsa aku, inna sami'na kitaban, aku baru dengar satu kitab yang dibacakan, unzila min ba'di Musa. Kitab ni turun lepas daripada Musa. Ada kitab. Jin kata, kita duk ingat kata Taurat Musa tu penghabis. Kita duk ingat kata Injil Isa tu penghabis. Dah rupanya ada kitab. Anda tengok karakter ni sama dengan kita ada kan? Kita duk mengaji. Rupanya ada kitab sunnah. Dulu kita punya baca kitab tak tahu nama apa. Kitab tu mai semua boleh. Semua kira boleh. Ayat Quran ni nak jampi dalam ayak boleh, dalam nasi lemak boleh, laki ketegak boleh, anak ketegak boleh, nak lembut hati bini nak menikah lagi satu boleh, semua boleh. Lah ni mengaji tak boleh. Ada kitab. Kita baru tahu ada Sahih Bukhari. Jin pun baru tahu. Jin kata ada kitab yang diturun selepas Musa, musaddiqan lima baina yadayhi. Quran yang turun ni dia tak mencela Taurat. Dia tak hina Taurat, dia membenarkan Taurat itu betul. Yahdi ilal haq, dia membawa kepada jalan yang benar. Wa ila siratim mustaqim, dan dia bawa kita kepada satu jalan yang kita tak akan salah dah. Ya qaumana, kata jin, wahai kaum kami, ajibu da'iyallahi wa aminu bih. Jomlah kita pakat terima Quran ni, kita pakat terima Nabi Muhammad ni, kita beriman dengan dia. Yaghfir lakum min zunubikum, nanti Allah ampun semua dosa hampa semua. Wa yujirkum min azabin alim, nanti Allah selamatkan kita daripada azab yang pedih di hari akhirat. Jin cakap lagu tu. Jin kata kalau kita ikut sunnah, jin kata kalau kita ikut Quran, kita ikut Nabi baru ni, Nabi Muhammad lepas Musa, kitab baru ni lepas daripada Taurat, ada kitab yang bernama Quran. Kita ikut kitab nama Quran, kita ikut Nabi baru nama Muhammad, Allah akan ampun dosa kita dan Allah akan selamat kita daripada azab yang pedih. Siapa kata? Jin. Kita sampai Quran, kita sampai sunnah kepada orang. Orang kata apa? Wahabi. Tengok Pak Amir. Tak keluar daripada mulut manusia, Ustaz kata sunnah Nabi ke? Apa kelebihan kami ikut sunnah? Allah ampun dosa kita, Allah sayang kita, Allah bagi kita masuk syurga. Jin dengar lagu tu, jin menangis. Lepas tu jin kata sepatah. Apa jin kata?
Jin kata sepatah, jin kata, wa man lam yujib da'i Allah falaysa bimu'jizin fil ardi. Jin kata barang siapa yang tak terima seruan ni, barang siapa yang tak terima dakwah Nabi ni, siapa yang tak terima sunnah Nabi Muhammad ni, nak ikut Musa juga, nak ikut Taurat juga, tak mau ikut Nabi Muhammad, siapa yang tak terima benda ni semua, jin kata apa? Jin kata falaysa bimu'jizin fil ardi wa laysa lahu min dunihi awliya. Dia ingat dia boleh lepas ke daripada Tuhan? Dia ingat dia tu kuat sangat ke? Jin duk sembang dengan jin. Jin tu dekat kita dia kuat lah. Kan orang kalau kena jin dia boleh angkat semen satu tangan, kuat lah. Jin pergi nasihat, ketua jin nasihat jin, apa ingat apa kuat ke? Tuhan nanti bubuh hampa dalam neraka, mampu apa? Jin kata macam tu. Jin kata apa? Padahal kata jin kata apa dia? Walaysa lahu min dunihi awliya. Lain daripada Tuhan, siapa boleh jadi awliya kita, penolong kita? Tak ada. Ulaika fi dhalalim mubin. Siapa tak terima Nabi Muhammad, dialah orang yang paling sesat di atas muka bumi. Jin buat statement ni. Macam mana kita duk terang pasal qasidah burdah ni, duk terang-terang, dia berkata Wahabi juga. Kalaulah jin mengikuti live kuliah kita ni, malu kita. Malu kita. Ikhwatul iman. Tengok apa dia kata. Jika ini adalah sesuatu yang disyariatkan di sisi agama, pastilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terlebih dahulu melaksanakannya dan menjelaskan kepada para sahabat baginda. Ini kerana tidak ada satu jua pun dalam ajaran Islam yang boleh mendekatkan manusia umat Islam kepada syurga dan menjauhkan mereka daripada neraka, melainkan semuanya telah dijelaskan oleh baginda kepada umatnya. Rasulullah menyebut ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannati wa yuba'idu minan nari illa waqad buniya lakum. Tidak tertinggal satu pun yang mendekatkan kamu ke syurga dan menjauhkan kamu daripada neraka kecuali semuanya telah dijelaskan kepada kamu. Cantik, semua dah. Nak cuci diri ke, nak apa ke, semua Nabi ajar. Semua Nabi ajar. Imam Al-Hafiz Ibn Rajab berkata dalam kitab dia kata fa amma ma ittafaqa as-salafu ala tarkihi fala yajuzul amal bihi li'annahum taraku illa an ilmin annahu la ya'malu bih. Kata Ibn Rajab Hanbali, adapun perkara yang telah disepakati oleh ulama salaf untuk mereka tinggalkan, maka hal itu menunjukkan bahawa terlarang bagi kita untuk mengerjakan dan mengamalkannya. Ini kerana tidaklah mereka meninggalkan suatu perkara melainkan kerana mereka tahu bahawa perkara tersebut tidak layak untuk diamalkan. Orang salaf kalau dia tinggal, ulama salaf 100 tahun pertama, 100 tahun kedua, 100 tahun ketiga, kita dapati tak ada ke depa, kita terserbuat. Kita terserbuat. Ikhwan, kita ambil tasbih, kita duduk berzikir subhanallah, subhanallah. Orang tanya kita salah ke? Kita kata tak salah. Tak ada salah. Tapi kita kata mulut Nabi sebut kepada wanita-wanita dan pada jemaah-jemaah lelaki-lelaki lain, Nabi kita pakailah ni lekuk jari, ruah jari ni untuk berzikir, nanti dia bercahaya dan saksi di hadapan Allah. Kita tengok orang pakai tasbih zikir, kita tak kata salah. Apa hang nanti masuk neraka dengan tasbih tu, kita tak kata. Tapi kita kata salah ke 33 kita nak habiskan dengan cara Nabi? Salah ke? Tak mana salah kita. Ada moden dia duk tak tu kan Pak Mik. Tak. Dia kata saya boleh ingat sehari saya zikir banyak mana. Dia kata ustaz tak ada lah. Kita kata tak cukup duit nak beli. Kan? Tak ada ah. Kita kata dia salah, kita tak kata dia salah. Awak dia kata ustaz, walaupun saya pakai tasbih, pakai jari lah juga. Dia kata tak apa lah. Hang nak kata apa, hang kata. Tapi pasal apa hang duk pandang lepas sembahyang kita duk pakai ibu jari ni, hang pandang jijik, meloya, hang pandang bodoh sangat ni? Pasal apa? Salah ke nak didik cara kita ni kembali pada sifat cara Nabi?
Oh, zaman Nabi mana ada tasbih, mana ada kayu kokor, zaman Nabi mana ada elektronik ni semua. Pasal tu Nabi pakai jari. Kan? Zaman lah dah ada model-model manfaatkan lah. Tak apa, hang nak pakai, hang pakai. Pasal apa hang anggap salah benda ni? Kita tak kata dia salah. Tapi kita kata pasal apa kami nak didik diri kami ikut cara Nabi? Pasal apa yang tu pergi jadi satu ketat dada dekat hang? Pasal apa pergi jadi ketat dada? Macam tak boleh menafas, oksigen tak masuk. Sangkut dah. Sangkut. Oh, dia kata tengok pakai jari pula. Ada masjid pula Kuala Lumpur pula ambil kita pisah depan. Dia bubuh tiap-tiap sah tu satu tasbih serongkoi. Jadi habis sembahyang daripada imam pun ambil, jemaah depan semua dapatlah seorang serongkoi. Zikir Tengok-tengok kita tak usik serongkoi tu. Kita dah buat lagu ni. Sambil duduk zikir pegang tasbih duduk usyap. Alamak jari pula dia kata. Dia pakai jari pula. Dia tak mau pakai tasbih tu. Lah, hang nak pakai hang pakai. Hang nak pakai. Orang kata pakai tasbih pun tak salah. Pakai jari pun tak salah. Orang kata lagu tu. Tak apa. Kalau hang rasa pakai tasbih tak salah, tapi pasal apa hang rasa pakai jari ni salah? Pasal apa hang nak kait dengan kemodenan, tak suka moden, tak suka kemajuan? Apa salahnya kami nak latih diri kami ikut cara Nabi? Salah tak mana? Kami nak sembahyang tak ada usalli, kami nak ikut cara Nabi. Kalau hang rasa sembahyang selesa dengan usalli, hang jalan. Kami tak ada mahkamah depan Tuhan nak mengadili hang. Sembahyang, puasa, ibadat hang Tuhan akan adili berdasarkan sunnah Nabi. Pada hari akhirat jangan cakap manusia, yauma yafirul mar'u min akhi. Orang paling dekat dengan kita lari. Hang nak cakap mazhab mana nak tolong hang? Orang paling dekat dengan kita lari. Yang tak lari dengan kita satu orang aja. Rasulullah dia nak bagi syafaat dekat kita. Salahkah kami nak ikut orang ni? Hang nak kata literal ke? Hang nak kata liberal ke? Hang nak kata mangkuk ke? Hang kata lah. Kami nak ikut cara Nabi. Tang mana kami salah? Jalan kami ni salah tang mana? Hang nak buat tahlil, hang nak perhabis. Macam nak sembang dengan Pak Nyang kan? Belah-belah tempat tertentu Pak Amir pergi tahlil kain plekat sebiji dia bagi. Pak Amir pernah jumpa lah? Kita pergi sekali di kampung apa, dia bagi kain plekat, lepas tu dia bagi bunga-bunga telur. Oh, dia siap lah. Kelang lah silap Pak Amir kita pergi. Kelang. Hari mati. Hari mati Pak Amir peringat saya balik. Pak Amir mengaji hadis otak bagus Pak Amir. Orang mengaji hadis otak dia dah jat. Tak tinggi lagi boleh cakap tu kan. Saya dengan Pak Amir pergi Kelang. Mereka kata ada mayat. Kami pergi mayat lah. Pergi nak semayang mayat lepas asar betul Pak Amir. Sekali kami masuk rumah mayat di bubuh tu. Selamat datang macam mana orang menikah. Pintu gerbang tu dengan rapor-rapor semua. Sekali dia tu keluar dengan satu bakui besar macam ni punya bakui Kak Mun, ada bunga. Saya kata kat Pak Amir, Pak Amir kata kat saya, ni rumah kahwin ke rumah mati? Saya kata saya baru nak tanya soalan tu kat Pak Amir. Pak Amir dah start tanya. Tak tahu dia berkelak beg seorang satu. Dia bagi kain pelekat satu, dia bagi dengan telur. Rumah mati macam rumah mayat. Rumah mati macam rumah mayat. Saja nak tengok orang depan prihatin ke tak? Saja kan ada apa-apa. Rumah mayat macam rumah kenuri. Nampak apa ni? Hebat. Syah hebat. Hebat. Han nak kata apa? Tak apa, ada duit pergi. Buat lah. Dah dapat kain blanket, dapat envelope lagi kat atas. Buka-buka semua merah. Bukan kata dia main kelabu-kelabu tu dapat RM1 doang. Ni merah RM10 tentu dah. Nak tanya, Nabi buat lagu tu tak? Nabi tak buat. Kami tak mau buat. Hampa kedekut? Dah, bukan kedekut. Tak mau buat. Nabi tak buat. Bab tu Nabi tak buat, kami tak buat. Bab sedekah ni, Nabi sedekah sampai sebiji kurma tak ada rumah Nabi. Kami ikut. Kalau saya tak ambil Kalau dia bagi kain pelekat tu pasal kenduri kahwin, ambil Kalau dia bagi kain pelekat tu pasal kita pergi kenduri arwah minggu 1, minggu 2, terus ambil Kalau kita ambil, kita boleh kena 3, 2, 4 kerja berat, mandatory. Berat punya hukuman. Di sisi sunnah kita dah bagi satu malapetaka.
Dia kata tak ada malapetaka. Memang hang rasa tak malapetaka. Pasal apa? Pasal hukum malapetaka dah jadi adat. Di sisi sunnah malapetaka. Di sisi masyarakat dah jadi daging darah. Pasal tu tak rasa apa. Pasal tu kita tak rasa susah apa. Pasal dah jadi daging darah. Kita tetap memandang dengan hukum sunnah. Tak boleh. Tak boleh. Tapi kalau kenuri kenara, kenuri kekah, dia nak bagi apa? Bismillah, ha? Kata ni saya nak bagi kem plekat. Pasal apa? Kenuri kekah. Kenuri kekah hari buat sedekah. Buat lah. Bagi. Kita kata kem plekat aja. Kain lain tak ada kan? Dia kata ada kain kapan belen hari tu punya ambil. Tak apa. Kita gagal. Mayat kita tak boleh. Setitik air kita tak minum. Kita cuma nak mengikut cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan secara akidah cara kita tak ada salah apa. Cuma kita kena kuat hati. Banyak ingat pada Allah. Datang sahabat, ya Rasulullah, hati saya goyang. Perintah Allah banyak saya nak buat. Inna syara'i'ul Islam qad kathurat alayya. Saya rasa berat ni nak buat lagu mana dengan hukum hakam ni. Nabi kata apa dia? Nabi kata la yazalu lisanaka ratban min zikrillah. Kalau kamu rasa sunnah ni berat, agama ni berat, basahkan lidah kamu, selalu ingat pada Allah. Nanti Allah ringankan bebanan kamu. Kita buat lagu tu. Kita duk belajar sunnah ni 2-3 benda, kita mula nampak halangan. Halangan kecil-kecilan. Halangan keluarga, halangan jiran. Apa kita nak buat? Banyakkan istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Banyakkan selawat, banyakkan subhanallah. Baca tu doa apa yang kita duk foto setiap Pak Amir duk foto setiap bagi kan. Apa? Zikir Nabi belah pagi, zikir Nabi belah petang, baca. La yazalu lisanaka ratban min zikrillah. Bila kamu rasa berat dalam hidup, basahkan lidah. Bagi lidah ni basah, zikir pada Allah. Bukan zikir kalang kabut, hasbi rabbi jalallah. Tak ada. Ni semua tak pakai. Yang Nabi ajak. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nabi kata apa? Siapa zikir 33 subhanallah, 33 alhamdulillah, 33 Allahu akbar lepas sembahyang, lepas tu masa dia nak tidur dia baca juga macam tu, Nabi kata apa? Dia tak akan menyesal. Zikir kepada Allah ni tak akan menyesal. Kita dia main balik, dia generate balik. Kita astagfirullah ya Allah, ni jalan hang betul ni. Ni jalan Nabi hang. Kalau jin pun boleh terima, macam mana dengan aku ni? Jin boleh terima. Berapa banyak jin ikut sunnah kita tak tahu Pak Mek. Kita baca ayat tadi baru kita tahu. Surah Al-Aqaf tadi baru kita tahu. Jin ikut sunnah. Kita duk ingat kita aja ikut sunnah. Jin ikut sunnah. Ya Allah, tolong aku banyakkan doa, banyak sujud kepada Allah, banyak minta pada Allah. Ya. Berat, jiwa kita berat. Hati kita nak ikhwan, tubuh badan kita rasa berat, zikir pada Allah. Zikir pada Allah. Bukan kata tu saja ikhwan. Banyak halangan dalam hidup kita ni. Nak buat tu tak jadi, nak buat ni tak jadi. Kita ingat nak tolong orang, last sekali terpelingkup. Zikrullah, ingat pada Allah. Ya Allah, mudah-mudahan Allahumma ajurni fi musibati. Semua ujian yang bagi ke aku ni ya Allah, aku minta ada pahala. Wa akhlif li khairan minha. Setiap ujian yang aku kena, aku minta hang ganti dengan benda yang lebih baik. Lah ni aku dah tanggung beban, aku minta hang ganti dengan lebih baik. Ada orang bila dia susah, dia tak mau sembahyang malam, dia tak mau zikir, dia tak mau baca Quran, dia kerja dia sengak. Kata sahabat, macam ada raflah aja. Dia kata berat mata memandang, berat lagi bau memikul. Betul lah kan. Tapi tak mau kan zikir pada Allah. Dia kata hari itu duk buat juga, tapi tak ada apa-apa. Zikrullah, zikrullah. Bangkit sembahyang, tambah sembahyang sunat, puasa sunat, dekatkan diri pada Allah. Ada fadilat yang besar. Ikhwan, hidup kita ni pelan rapat dengan sunnah. Kita renggang dengan dunia-dunia yang kalang kabut ni. Dengan dunia-dunia yang tak tentu arah ni kita renggang. Kita dekat dengan agama, kita dekat dengan sunnah. Allah akan ubah hidup kita, ikhwan. Allah akan ubah. Allah akan ubah. Yang Allah tak ubah ni agama dia aja. Lain semua Allah ubah.
Allah ubah nasib kita, Allah ubah rezeki kita, Allah ubah kehidupan kita, Allah ubah kita punya hidup. Semua Allah ubah. Kita minta pada dia. Siang malam pagi petang minta kat dia. Minta jangan putih asa, minta jangan putih asa. Zikir ingat banyak-banyak kat dia. Saya katakan ikhwan, majlis ta'lim ni boleh bagi tenang jiwa kita ikhwan. Kita kena main majlis ta'lim. Kita kena berkawan dengan orang-orang saleh. Ni macam Pak Amir ni semua orang soleh, Pak Anjang ni semua orang soleh. Ya. Isnin, Khamis puasa, Pak Anjang duha tak tinggal. Lagu saya duha tak buat lagi, Pak Anjang tak tinggal lagi. Kawan dengan orang soleh ni ikhwan. Kita kawan. Kita kawan dengan orang-orang, kita tengok, oh Pak Cik Bari kita, antum. Pak Cik Bari, apa Allah tak uji dia? Allah bagi buah pinggang kat dia. Dia main kuliah tak tinggal. Betul Pak Amir? Betul Pak Anjang? Antum nak kata apa orang tu? Apa masalah hang tak main mengaji? Saya, Pak Amir tak ada penyakit, main mengaji. Baru ni Pak Amir masuk wad, main mengaji. Pak Amir pergi berubat sampai Melaka 3-4 pagi berubat, mengaji tak tinggal. Melaka pergi mengaji tak tinggal. Baru ni pergi Kuala Lumpur makan kenduri. Pak Amir kata tengok seminggu kot. Seminggu apa, hari Senin Pak Amir balik dah mengaji. Tengok Pak Cik Bari tu, apa Tuhan tak bagi. Kita tengok dia, dia tanggung beban. Minum air kena sukan. Pak Cik Bari kita. Tapi antum tengok tak mana kuliah sunnah dia tak ada. Masalah ya kawan. Masalah. Tapi dia tenang. Dia bulan Ramadan tadarus. Saya Pak Cik Bulia dia. Sebulan tadarus. Dia main. Saya tuang. Dia main. Habis tadarus siang dibaca ilmi, malam pula dia pergi tadarus di Masjid Seberang Jaya. Tak usah ambil orang lain. Allah ambil Pak Cik Bari, Allah letak kita di hari akhirat, Allah tanya kat kita, pasal apa hang tak main mengaji? Saya apa? Saya hari tu pening kepala. Pening kepala? Kawan ni tak ada buah pinggang. Oh, kita buat terkejut. Alamak, tak ada. Hang baru pening kepala. Dekatkan diri dengan Allah. Dekatkan diri dengan Allah. Kita dekat diri, kita duduk dalam majlis ta'lim, Allah akan selesai urusan kita. Ada banyak benda ikhwan ajaib bila kita beriman kepada Allah. Duduk ikhwan, dengar apa cerita pasal Nabi, dengar apa cerita pasal sunnah. Jiwa kita tenang. Tenang, bukan hilang masalah. Masalah duk ada lagu tu, tapi tenang. Macam Pak Amir duk katakan, tenang. Tenang, seketika kita tenang. Orang nanti duk heran, dia ni dengan kecil manis, darah tinggi, dengan buah pinggang, lagu mana dia boleh duk pergi mengaji ni? Kalau tengok jam lah 10.41 lah. Kalau tengok jam. Tapi dia tak menguit apa kot nak bagi isyarat. Mamak ni terlupa kali ke? Tak ada. Sengap, duduk sengap. 10.41 lah. Anda tengok. Tenang. Allah bagi tenang kat kita. Ikhwan, saya pesan, duduk dalam majlis sunnah. Antum akan dapat sesuatu. Antum dapat sesuatu. Hidayah, bimbingan, makna hidup. Makna hidup. Makna hidup. Hidup ada guide. Hidup ni ada cara dia. Hidup ni ada orang depan duk tunjuk kita, duk monitor kita. Rasulullah salawatu rabbi wassalamu alaihi. Dia ikut sunnah dia. Jadi adapun dakwah ahli bid'ah bahawa diperbolehkan mewujudkan tata cara baru dalam urusan ibadat berdasarkan kepada beberapa riwayat para sahabat yang melakukan tata cara ibadat baru. Ia telah penulis jawab dalam salah satu risalah berjudul Mereka Sering Beralasan. Ia telah menulis, memuatkan di dalamnya mendulang cinta ilahi dengan ittiba' Rasul. Ini kitabnya menarik, tebal macam tu. Ustaz Hari Nucik tulis, tebal, lebih kurang tebal lagu tu. Tajuk dia cantik, mendulang cinta ilahi dengan mengikut Rasulullah. Kita dapat cinta Allah, kita ikut Nabi. Ikut semua sampai akhlak dah kita ikut. Yang ke-31, Nabi dan Yaqazah, Wahabi dan Yaqazah. Yaqazah ni apa dah ikhwan? Yaqazah ni bukan kata mimpi Nabi. Nabi main cuih terus. Itu nama dia Yaqazah yang duk berlaku di Malaysia banyak ni. Dalam YouTube kan tunjuk buat kuliah satu macam ustaz tu pandang. Ustaz Kuala Nerang pandang. Nabi mai. Nangis terasa-rasa. Nabi mai. Ini nama dia Yaqazah. Kalau mimpi manam.
Mimpi ni ada riwayat, tapi yaqazah ni tak ada riwayat. Tapi Nabi boleh mai. Macam mana Nabi mai? Depa panggil mai. Nabi duduk dalam kubur pun tak senang dengan perangai umat dia, duduk kena mai. Duduk dalam kubur pun tak senang, dia panggil. Macam orang tua ada anak ramai kan, sat lagi Haji mana? Melaka. Saya kita tengok Haji mana, tak ada ni, dah terlepas Slim River. Haji mana ni, nak pergi Ranau. Mana Ranau tu? Sabar dah. Oh, Haji jalan je. Anak ramai. Last sekali dia kata anak ramai pun leceh. Pungkok tak ada duduk di rumah dia, tak semua duk panggil. Kalau tak pi rumah satu, tak pi rumah kawan tu, dia merajuk. Jadi duk pergi, aku nanti mati atas kapal, dia kata. Nabi pun umat terlampau ramai, tak senang duduk dalam kubur. Sekali Nabi mai Kuala Nerang, sekali lagi Nabi pergi Jakarta, Indonesia, sekali lagi Nabi pergi Taman, Nabi pergi Aceh, sekali lagi Nabi mai pula Tasik Gelugok. Tasik Gelugok pun Nabi kena mai. Tak tahulah naik emas ke, naik emas dia kena tembak pula. Naik Asia lah kot. Ya qazah ni ada ke tak ada? Boleh face to face dengan Nabi. Dia akan jawab pada kuliah kita yang akan datang. Kuliah kita yang akan datang. Kita akan tengok. Lepas tu Wahabi dah semain tarawih 20 rakaat. Lepas tu Wahabi dengan samak khinzir. Lepas tu last kali Wahabi dengan nisfu Sya'ban. Barulah buku kita tu selesai. 34 fakta. 34 fakta mereka menuduh Wahabi dan 34 jawapan. Ini yang kita sempat baca hari ini. Wallahu a'lam. Ya, Iban. Soalan, nak tanya soalan. Ada dikatakan Nabi pernah menukar lirik nyanyian yang berunsur jahiliah kepada yang bercakap Islam. Bolehkah ini digunakan sebagai alasan untuk nasyid atau qasidah? Ya. Wallahu ta'ala alam. Hanya Allah Maha mengetahui. Mungkin berkenaan dengan seorang yang bernama Hasan bin Thabit. Dia ni ahli syair. Ahli syair. Maka mungkin yang nak dimaksudkan di situ Nabi membetulkan beberapa syair dia. Dia suka bersyair. Orang Arab kan, dia suka bersyair. Nabi betulkan beberapa benda disebut itu benda yang sampai peringkat dia mengangkat Nabi lebih-lebih. Nabi kata jangan sebut lagu tu. Nabi kata jangan macam tu, jangan macam tu. Itu bukan nasyid. Itu bukan qasidah. Tak ada kena mengena dengan qasidah. Dan syair ni bukan dia duk ria tengah-tengah jemaah sah sembahyang tu. Bukan begitu. Syair memang orang Arab terkenal dengan syair. Lepas itu turun surah Hamim Fussilat. Ada surah Syu'ara dalam Quran. Syu'ara nak cerita tentang pesyair-pesyair ni. Dia apa yang salah Nabi betulkan. Jangan sebut lagu tu. Jangan sebut macam tu. Kalau itu itu nama dia takrir. Nabi membetulkan perkataan orang yang salah. Kalau itu dia nak kaitkan dengan dengan kasidah-kasidah ni, tak betul lah. Kasidah ni pakai gendang, pakai tu, lepas tu dia punya nada. Siapa nak betulkan lirik kasidah hari ni? Nabi dah wafat. Sunnah lah. Jadi kalau kasidah tu nak disunnahkan, yang pertama muzik kena buang. Yang kedua lirik-lirik duk panggil majat ni semua ni kena lempak buang. Anta samsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri kena buang. Tapi siapa bersedia nak terima? Kalau nak kaitkan dengan hadis tu, Nabi betulkan, ya Nabi betulkan. Sekarang kita nak betulkan, muzik tak mau. Ini pesyair ni kalau dia bersyair depan Nabi, tak ada muzik. Bersediakah orang kasidah ni betulkan tak ada muzik? Dan kembalikan bit-bit rangkap-rangkap dia itu kepada yang tidak merosakkan akidah. Tak bersedia dia. Dia mempertahankan benda yang merapu-merapu ni. Kalau Nabi membetulkan, itu memang terdapat dalam riwayat. Nanti kita buka Bulughul Maram, buka bab masjid. Apa hukum bersyair dalam masjid, kita akan jumpa hadis itu. Nabi kata jangan sebut benda ni, aku tak suka. Macam Nabi betulkan sahabat, jangan angkat jual beli dalam masjid. Nabi kata la arbahallahu tijarata. Nanti Allah tak bagi untung bisnes kamu. Kamu angkat jual beli dalam masjid, Allah tak akan bagi untung. Nabi betulkan. Jangan tegakkan hudud dalam masjid. Jangan cari barang yang hilang dalam masjid.
Suara tasbih, mana barang hilang, tanya semua orang. Seolah-olah masjid ni tempat yang tak aman. Jangan begitu. Masjid tempat aman, bukan tempat dibuat kalang kabut. Itu sahaja yang ada dalam riwayat. Kalau kita nak kaitkan itu dengan lirik lagu yang ada lah ni, kita boleh kaitkan, betulkanlah balik lirik itu. Tapi siapa yang nak betulkan? Tak ada siapa yang nak betulkan. Ada dulu kumpulan mana buat satu lagu, Tuhan, pintumu ku ketuk, bukalah. Mana punya mangkuk buat lagu tu, 80-an dulu. Oh Tuhan, pintumu ku ketuk, bukalah. Macam tak ada pintu nak ketuk. Ya Allah, aku bertobat, terimalah taubat aku. Ada pasal pintu pergi ketuk. Betul lah balik lagu tu, betul lah balik. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum. Ya,